Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Seorang individu digelar Datuk Roy ditahan reman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes berkaitan projek Jana Wibawa. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Elina Hanim Abdul Halim selepas mendengar permohonan daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pembelaan Datuk Roy. Siasatan dilakukan di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Sebelum itu, Peguam Bela Suspek Fahmi Abdul Moin membantah permohonan tahanan reman selama 7 hari ekoran alasan yang tidak kukuh. Magistrate Nur Elina kemudian membenarkan reman 3 hari bermula hari ini hingga 16 Mac. Suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Kuala Lumpur jam 3 petang semalam. Sebelum ini, suspek diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelak siasatan membabitkan program Jana Wibawa. Sumbangan tunai rahmah fasa 2 akan disegerakan bulan depan. Perkara itu antara yang dimaklum Perdana Menteri pada waktu pertanyaan menteri pada sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Selain itu, Perdana Menteri turut diajukan soalan mengenai isu tender tebatan banjir serta sama ada GST bakal dilaksanakan semula. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki dari Parlimen. Terima kasih JD Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembayaran fasa 2 sumbangan tunai rahmah STR dijangka dikreditkan ke dalam akaun penerima mulai April ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah meminta Kementerian Kewangan dan agensi berkaitan menjegerakan perkara itu bagi memastikan golongan yang memerlukan menerima sumbangan STR sebelum sambutan Aidilfitri. Bantuan tunai rahmah ini atau sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 telah pun dikeluarkan, ya, telah diadakan, disampaikan kepada rakyat yang berjumlah 1.6 bilion ringgit. Itu bulan Januari. Dan saya telah memberitahu Kementerian Kewangan dan agensi berterlibat supaya meringankan mereka dengan bantuan STR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April, insya-Allah. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari mengenai apakah penambahbaikan kepada STR berbanding bantuan diberikan sebelum ini. Perdana Menteri juga memaklumkan kerajaan belum bersedia melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST berikutan tahap pendapatan rakyat dilihat masih rendah. Tetapi kita belum bersedia. Sebab kita belum bersedia kerana tahap pendapatan rakyat itu masih rendah. Jadi saya tidak fikir dalam 6 bulan atau 1 tahun kita boleh pertimbangkan. Pendapatan rakyat mesti naik dulu. Jadi threshold itu agak munasabah. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkafli Hanapi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan tidak akan bertolak ansur dalam memastikan golongan mahakaya membayar cukai. Katanya pengenalan cukai barangan mewah yang diperkenalkan kerajaan adalah untuk menambah pendapatan negara selain langkah mengelak ketirisan pembayar cukai. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan belum ada mana-mana syarikat dianugerahkan projek tebatan banjir di Johor serta beberapa negeri dilanda banjir melalui tender semula menerusi laluan pantas. Jelas beliau, laluan pantas pemberian projek itu dilakukan berikutan keperluan mendesak dalam mengatasi masalah banjir di beberapa negeri. Memang diperkenalkan sistem tender terhad dan saya minta fast track sebab banjir. Jadi belum ada award, ya, daripada keputusan yang saya cek semalam untuk Sungai Golok, untuk Terengganu, untuk Kedah, untuk semua termasuk Johor, dan Johor kita tambah jadi 2. Itu semua disegerakan melalui fast track tender. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Krian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man.
Jelas Perdana Menteri, sehingga hari ini masih belum ada syarikat dianugerahkan projek sama ada di Sungai Golok, Kelantan, Terengganu dan 2 projek di Johor. Sekian sahaja laporan saya, Hamdi Fahmi Ahmad Zaki dari Parlimen. Kita kembali ke Seri Pentas. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah semua pihak fokus kepada kaedah pertanian moden dan pemasaran produk secara digital secara meluas bagi mengukuhkan keterjaminan makanan negara dan tidak bergantung kepada bekalan import. Titah baginda golongan petani dan penternak perlu diberikan pendedahan dan bimbingan untuk meningkatkan hasil pendapatan walaupun melibatkan keluasan tanah pertanian yang kecil. Titah baginda itu dibacakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail pada istiadat perasmian penggal persidangan pertama Dewan Undangan Negeri DUN ke-15. Kita menyambut baik inisiatif kerajaan negeri dan pelabur-pelabur bersaiz sederhana serta individu-individu tempatan untuk membangunkan projek-projek pertanian komersial di negeri Perlis. Ini dapat dilihat dengan adanya ladang harum manis, superfruits, nanas, jagung bijian, pusat-pusat tenaga lembu, kambing, ayam kampung, itik dan burung puyuh. Ia membolehkan Perlis membantu negara mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan makanan dari negara luar. Dalam titahnya, Tuanku Syed Sirajuddin menzahirkan harapan agar sektor agromakanan turut diceburi golongan muda supaya lebih ramai usahawan tani berjaya dilahirkan dari kelompok itu. Kerajaan Malaysia sedang menyemak untuk menentukan sekiranya 8 orang penuntut yang mendakwa waris sulu jika mereka ada pertalian, hubungan kekeluargaan atau waris kepada kumpulan pengganas Royal Sulu Forces RSF yang telah dihukum oleh mahkamah dalam kes pencerobohan Lahad Datu Sabah. Langkah itu kerana RSF telah diisytiharkan sebagai kumpulan pengganas oleh Kerajaan Malaysia sejak April 2022. Sekretariat Khas Sulu menerusi kenyataan medianya memaklumkan perkara itu susulan tindakan kerajaan yang sedang meneliti semua langkah sedia ada untuk menentang pihak penuntut yang mendakwa waris Kesultanan Sulu dalam usaha memelihara kedaulatan negara. Katanya tindakan undang-undang yang diambil mereka, terutamanya timbang tara komersial, tidak wajar dari segi perundangan dan mencabar kedaulatan negara. Sebarang tindakan timbang tara komersial juga bersifat malafide atau tindakan berniat buruk kerana pihak Sulu pada tahun 1939 pernah menghadap ke Mahkamah Tinggi Borneo Utara untuk pertikaian yang terbangkit pada masa itu. Kerajaan Malaysia menegaskan hak dan tuntutan penuntut ini tidak sah. Pasukan pembelaan mewakili Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang didakwa bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram menutup kes pembelaan hari ini. Peguam bela Gobind Singh Dio yang mewakili bekas Menteri Belia dan Sukan itu memaklumkan kepada mahkamah pihaknya menutup kes pembelaan selepas mahkamah selesai mendengar keterangan 4 saksi. Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid menetapkan 10 dan 11 April untuk mendengar hujahan di akhir kes pembelaan, manakala hujahan bertulis difalkan sebelum 3 April ini. Antara saksi dipanggil memberikan keterangan bagi Ahli Parlimen Muar itu adalah bekas pegawai khasnya Muhammad Amsyar Aziz dan Siti Nurul Hidayah serta bekas Ketua Penerangan Armada Ulia Akamah Husamuddin. 22 Februari lalu, Syed Saddiq mula membela diri atas 4 pertuduhan termasuk pecah amanah dana berjumlah RM1 juta selepas diperintahkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Oktober tahun lalu. Peruntukan kerajaan mencecah RM750 juta untuk program inisiatif pendapatan rakyat IPR tahun ini adalah mencukupi. Jumlah itu dijangka mampu membantu lebih 130,000 rakyat golongan termiskin. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan mengambil pendekatan yang berbeza bagi menguruskan peruntukan itu dengan pemberian bantuan dan kemudahan kepada peserta tidak secara sekaligus tetapi secara bulanan selama 24 bulan. Program tersebut menyasarkan
membolehkan peserta meraih pendapatan antara RM2,000 hingga RM2,500 sebulan dalam tempoh pemantauan 24 bulan dan seterusnya menjana pendapatan sendiri melalui hasil yang diperolehi. Peserta boleh membuat permohonan IPR yang terdiri daripada kategori inisiatif usahawan tani insan, inisiatif usahawan makanan dan inisiatif operator perkhidmatan. Menerusi insan, peserta akan diberikan mesin layan diri di tempat yang dipilih dan menerima sewaan bulanan yang dibayar terus kepada penyedia mesin layan diri antara RM600 hingga RM800 bergantung kepada jenis mesin dalam tempoh 2 tahun. Kerjasama antara perusahaan dan kerajaan adalah penting dalam transformasi pasaran tenaga kerja industri sawit untuk hapuskan amalan buruh paksa. Ini termasuk membabitkan penggajian, latihan dan pembangunan dasar tindakan bagi memastikan tiada pihak yang ketinggalan. The implementation of the National Action Plan on Forced Labour, or NFPFL, and the plain launch of the NAP on business and human rights. These initiatives will help to ensure that palm oil industry in Malaysia can set an example for other industry transformations. Dalam pada itu, hanya 80% kuota telah dipenuhi daripada permohonan pekerja asing yang telah diluluskan dalam sektor perladangan. Jelas beliau, kekangan ini termasuk faktor kerajaan negeri Sarawak yang tidak membenarkan pekerja ladang dari Bangladesh. Untuk itu, kerajaan sedang mengisi kekosongan dengan pekerja dari negara lain seperti Indonesia. Memperingati golongan yang kurang bernasib baik di samping berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Sebagai pelengkap Ramadan kali ini, Mondelez International menerusi jenama coklat tenusunya Cadbury Dairy Milk melancarkan kempen Kuih Raya Dari Hati bagi menggalakkan umat Islam melakukan kebaikan dan mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Bertempat di Maidin USJ Subang Jaya, sesi membuat kuih turut menampilkan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob, Su Razib dan Muhammad Syafiq Zulkarnain. Melalui inisiatif ini, Cadbury berkolaborasi dengan Maidin bagi menghimpunkan orang ramai membuat kuih raya secara besar-besaran yang kemudiannya akan disumbangkan kepada rumah kebajikan. Acara Kuih Raya Dari Hati itu sekaligus diharap dapat melakar sejarah dengan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi kuih tart coklat Cadbury terbanyak dihasilkan dalam sebuah acara. Menurut pengarah urusan Mondelez International Malaysia dan Singapura, Narmin Khan, pihaknya amat berbesar hati dapat bekerjasama dengan Maidin dalam menceriakan Hari Golongan yang Memerlukan, memandangkan amalan berkongsi kebaikan dan meluangkan masa bersama amat ditekankan, khususnya ketika bulan Ramadan. Justru acara kali ini juga diharap memberi peluang kepada umat Islam untuk berkongsi rezeki kepada mereka yang kurang bernasib baik. Nanti, lebih 66 maut dan 200 individu cedera gara-gara taufan Freddy. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Kembali, China akan memulakan semula pengeluaran pelbagai visa kepada warga asing bermula esok. Perkara itu disahkan oleh kedutaan negara itu di Washington semalam. Langkah berkenaan sekaligus menarik balik sekatan menyeluruh yang berkuat kuasa sejak penularan wabak COVID-19. Berdasarkan notis kedutaan China, selain dokumen perjalanan baru yang sedang disemak dan diluluskan, visa yang dikeluarkan sebelum 28 Mac 2020 yang masih sah akan dibenarkan masuk ke negara itu. Dasar yang dikemas kini juga akan membolehkan penyambungan semula perjalanan tanpa visa bagi mereka yang tiba dengan kapal persiaran ke Shanghai dan kumpulan pelancong tertentu dari Hong Kong, Macau serta negara dalam kumpulan serantau ASEAN.
Mozambik dan Malawi hari ini mula menganggarkan kerugian yang ditanggung selepas taufan Freddy melanda mengakibatkan lebih 66 maut dan kira-kira 200 individu cedera. Menurut Pertubuhan Meteorologi Dunia, Freddy merupakan antara taufan terkuat pernah direkodkan di hemisfera selatan dan berupaya menjadi taufan tropika paling lama. Bencana alam yang melanda selatan Afrika buat kali kedua dalam sebulan itu menyebabkan kemusnahan yang dahsyat. Ia melanda tengah Mozambik Sabtu lalu menyebabkan bumbung bangunan tercabut dan banjir besar di sekitar pelabuhan Kuliman sebelum bergerak ke pedalaman menuju Malawi bersama hujan lebat yang menyebabkan tanah runtuh. Bagaimanapun, jumlah sebenar kerosakan dan angka sebenar maut di Mozambik masih belum diketahui. Ekoran bekalan elektrik dan isyarat telefon terputus. Republik Korea Utara melancarkan lagi ujian peluru berpandu balistik dari pantai timurnya. Hal itu disahkan tentera Korea Selatan hari ini. Ia adalah siri ujian kedua senjata terbaru itu dalam tempoh 3 hari sejak Korea Selatan dan Amerika Syarikat memulakan latihan ketenteraan terbesar dalam tempoh 5 tahun. Butiran lain termasuk jarak penerbangan peluru berpandu berkenaan masih belum diperoleh. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida berkata pihaknya sedang mengumpul maklumat mengenai peluru berpandu itu dan tidak mengesahkan sebarang kerosakan di dalam negara yang berkaitan dengan pelancaran terbabit. Pelancaran peluru berpandu itu berlaku seminggu selepas pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan anggota tentera untuk meningkatkan latihan sebagai menghalang dan bertindak balas terhadap perang sebenar sekiranya perlu. Korea Utara sudah lama menyuarakan latihan membabitkan kedua-dua negara itu sebagai latihan untuk pencerobohan. Seorang banduan tertua Palestin di penjara Israel dibebaskan semalam selepas menjalani hukuman penjara selama 17 tahun atas dakwaan menyeludup senjata. Fuad Shubaki, 83 tahun, dibebaskan dari penjara Ashkelon dan kini dalam perjalanan ke Ramallah di tebing barat yang diduduki. Perkara berkenaan dinyatakan oleh jurucakap Kelab Banduan Palestin yang disahkan oleh anak lelaki Shubaki. Sebelum ini, beliau turut didakwa cuba menyeludup senjata dari Iran ke kawasan pantai Gaza di atas kapal Karin yang disita oleh Israel di Laut Merah. Pada tahun 2002, dia ditahan oleh pihak berkuasa Palestin di bandar tebing barat di bawah pengawasan Amerika Syarikat dan British. Manakala pada tahun 2006, penjara yang menempatkan Shubaki diserang oleh pasukan keselamatan Israel dan beliau dibawa ke Israel di mana dibicarakan di mahkamah tentera. 19 terbunuh, beberapa lagi cedera dalam serangan kumpulan bersenjata di Timur Republik Kongo. Serangan berlaku kira-kira jam 1 pagi di daerah Kirindera yang terletak hanya beberapa kilometer dari lokasi serangan kumpulan bersenjata minggu lalu yang mengorbankan 35 nyawa. Menurut penduduk, anggota kumpulan terbabit turut mencuri barang-barang di hospital dan kedai. Kekejaman mereka tidak berakhir di situ apabila hospital terbabit, hotel dan kenderaan yang diparkir berdekatan dibakar. Penduduk yang ketakutan berlari menyelamatkan diri di dalam belukar berdekatan rumah mereka. Dalam pada itu, pihak berkuasa tempatan turut mengesahkan beberapa penduduk dicolek kumpulan bersenjata berkenaan. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab setakat ini. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe dengan pelan bayaran mudah dan perkhidmatan penjagaan 7 langkah. Beralih ke berita sukan, Kedah Darul Aman KDA mendapat rentak kemenangan dalam saingan Liga Super apabila mengatasi Kelantan United. Keputusan 3-2 itu membolehkan Sang Kenari naik ke tangga kelima, manakala Kelantan United pula masih di posisi terbawah.
Kedah Darul Aman KDA mencatat kemenangan 3-2 ke atas Kelantan United di Stadium Sultan Muhammad keempat. David Silva memberikan tuan rumah permulaan meyakinkan apabila berada di hadapan pada minit ke-21. Kelebihan itu tidak mampu dipertahan, menyaksikan pelawat melancarkan banyak asakan mencari gol penyamaan. Willian Lira dan Manuel Hidalgo kemudian meledak membolehkan KDA 2-1 di hadapan sebelum tamat babak pertama. Al-Hafiz Harun tampil menghasilkan gol ketiga sang Kenari pada minit ke-79. Kelantan United cuba bangkit semula menerusi Jan Victor yang merapatkan kedudukan pada lewat perlawanan menerusi sepakan penalti. Namun kedudukan 3-2 yang kekal hingga tamat permainan merupakan kemenangan ketiga KDA daripada 4 perlawanan, dengan kijang hijau pula dibelenggu kekalahan ketiga. Beralih ke saingan A-League di Australia, Western United merakam kemenangan ketiga berturut-turut apabila mengatasi pasukan tangga tercurut Melbourne Victory 2-1. Di Army Park, Melbourne Victory turun di halaman sendiri mengharapkan dapat memperbaiki kedudukan tercorot ketika menerima kunjungan Western United. Misi itu tampak sukar selepas tuan rumah ketinggalan kepada gol Noah Bocic pada minit ke-38. Bruno Fornaroli kemudian memberikan harapan kepada Melbourne Victory hasil gol penyamaan 5 minit selepas rehat. Minit ke-69, Alexander Prijovic menjaringkan gol kemenangan 2-1 pelawat. Western United naik ke tangga ke-7 dikala Melbourne Victory kekal terbawah dengan kekalahan kedua berturut-turut selepas 19 perlawanan. Aksi hari ke-7 pingpong jelajah WTT Singapore Smash menampilkan kejutan besar dari wakil tuan rumah. Pemain berusia 16 tahun Isaac Kwek bangkit dari kekalahan 2 set awal kepada Matthias Falk dari Sweden untuk mara ke pusingan 16 terbaik. Dari keputusan 6-11, 3-11, Isaac mengubah nasibnya mencatat 11-7, 11-9 dan 12-10 dalam aksi dramatik ke atas naib juara dunia 2019 sekaligus bergelar pemain Singapura pertama melangkah ke pusingan kedua. Juara Olimpik 2020 dari Jepun, Mima Ito pula kecundang di tangan China Qian Qianyi. Pertarungan kedua-duanya juga berlangsung mendebarkan dalam aksi 5 set. Keputusan berakhir 6-11, 12-10, 11-8, 9-11 dan 12-10 menyaksikan Ito mensia-siakan 2 mata akhir di set penentuan sebelum tewas. Buletin 1.30 tiba ke penghujungnya. Sebelum berpisah, saksikan detik-detik menyelamat seekor kangaroo yang terperangkap dalam banjir di Australia. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.